No? Kekasih-kekasih aku ialah mereka yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku. Rindu Nabi, menangis Nabi depan sahabat. Heran sahabat, Abu Bakar duduk situ, Nabi masih merindui kita. Nabi kata, aku tinggalkan doa ini untuk aku gunakan di mahsyar. Waktu tu Nabi guna. Maka Nabi pun sujud di bawah arasy. Nabi sujud. Dengan satu sujud, kemuliaan dan keindahan sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Ishfa' tushaffa', bagilah syafaat. Kamu akan memberi syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa juga, kamu akan diberikan permintaan itu. Apa Nabi sebut? Nabi pun bangkit daripada sujud. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati, ummati. Rasulullah, ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Bukan disebut diri dia. Ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka nafsi, nafsi, Nabi bangkit daripada tempat yang mulia, sujud. Kataan pertama yang keluar, dan yang kedua yang keluar, Nabi kata, Rabbi ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan kepada Rasulullah. Yang ni manusia yang paling VIP, melebihi para Nabi dan Rasul lain. Tadi ada manusia yang paling celaka. Ni manusia yang paling VIP, melebihi Nabi dan Rasul lain. Maksudnya Nabi dan Rasul lain tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia? Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Ta'ala pun sebut, wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, iaitulah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbang lah tuan-tuan. Semua kah? Tak semua. Tak semua, tak semua. Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih tu, Nabi kata 70,000 di kalangan umat aku akan dibangkitkan oleh Allah. Selepas Nabi sujud syafaat tu, Allah Ta'ala arahkan, buat masuk wahai Muhammad, buat masuk syurga mereka ni. Ambil. Tuan-tuan, 70,000 umat Nabi Muhammad, sahabat saja ada 140,000. Sekian, terima kasih. No? Sahabat saja 140,000. Ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisab ni, dan bilangan dia lebih ramai. Bukan 70,000 tu sahaja, tapi lebih ramai. Ada lagi yang lain. Maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni, tuan-tuan ni. Hak ni, hak yang berapa hari bulan ni, yang masih hidup, untuk mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat Lailatul Qadar, minta dengan Allah. Ya Allah, mati dalam keadaan masuk syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab. Ada orang masuk syurga Firdaus tapi kena timbang. Ada. Masuk syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab. Itu permintaan. Duduk dalam raudah, minta yang tu. Dapat tempat duduk depan multazam, minta yang tu. Dapat ruang malam Lailatul Qadar, minta yang tu. Yang tu yang paling tinggi sekali. Ni minta naik pangkat. Tu minta naik pangkat, dapat kerja tempat elok. Minta hak kepala, hak ekor semua diikut. Yang ekor ni semua ikut. Tak perlu minta pun. Betul. Betul. Mujarab. Tuan-tuan minta yang atas, Allah makbul yang atas. Hak bawah ni semua Allah bagi. Tak perlu sebut pun. Di mana saja tempat mustajab doa Allah bagi, minta redha Allah, syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, seluruh ahli keluarga kita dan seluruh orang Islam.
masuk. Allah Ta'ala pun arah, ya Adam. Allah Ta'ala panggil Nabi Adam. Ni akan berlaku ni di mahsyar. Wahai Adam, akhrij ba'than nar. Allah Ta'ala dah approve permintaan Rasulullah nak dimulakan hisab. Lalu Allah Ta'ala pun panggil, wahai Adam, asingkan neraka, penduduk syurga dan neraka. Sorry, saya silap, yang tu last kan? Yang tu last, lepas pada timbang semua, no? Nabi Adam bangkit, dia pun asingkan, tuan-tuan. Dia bangun, dia pun asingkan di mahsyar yang ramai tu. Nabi Adam asingkan setiap 1000 orang, satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Ketika itu beruban kepala orang kepala bayi. Ketika diasingkan satu penduduk syurga, 999 penduduk neraka, kata para sahabat, beruban rambut bayi. Nak abang kata berita tu sangat menakutkan. Tuan-tuan, seorang aja. Ni kalau malam ni 500 orang, baru separuh. 1000 seorang saja. Allahu Akbar. Lalu didatangkan seorang makhluk. Ni mahsyar ni, tuan-tuan. Ni saya sebut apa penting. Didatangkan seorang makhluk. Makhluk itu namanya kematian. Kita tak perasan, tuan-tuan, mati ialah makhluk. Mati. Nyawa makhluk tak nyawa? Roh makhluk. Mati. Mati itu juga makhluk. Dibawa makhluk, dibawa kematian di mahsyar. Datang ke hadapan. Lalu dibunuh kematian itu. Maka kekallah yang masuk syurga, takkan bertemu dah dengan kematian selama-lamanya. Yang masuk neraka, yang dibakar itu, kekal juga hidup selama-lamanya, kerana kematian telah dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang rasa apa? Yang duduk neraka rasa sakit je lah. Sakit. Mati tak mati. Allah sebut dalam Quran, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai ayat la yamutu fiha wala yahya. Itu ahli neraka. Mati pun tidak, hidup pun tidak, sakit. Kerana kematian sudah dimatikan oleh Allah. Maka kekal selama-lamanya lah wahai penduduk syurga, kekal hidup, dan kekal hidup jugalah selama-lamanya wahai penduduk neraka. Allah Ta'ala mula panggil. Berapa ribu bilion manusia ketika itu, dipanggillah seorang demi seorang. Lalu kita tertanya-tanya, siapa manusia pertama? Nabi jawab, cerita, Nabi sebut benda ni, Nabi kata manusia pertama dipanggil. Nama pertama ialah Nuh AS. Nuh mana ni ustaz? Dulu ada classmate nama Nuh juga. Nuh yang akan dipanggil itu ialah Nabi Nuh AS. Bukankah dia Rasul? Dia Rasul. Adakah dia akan ditimbang dosa, dia akan ditimbang amalan-amalan dia? Ya. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Rasul pun kami akan soal, umat pun kami akan soal. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang dipanggil, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Nuh pun berjalan mai di depan. Semua orang tengok. Semua orang perhati. Tuan-tuan, hak geng tadi masuk syurga dah, pergi rehat dah. Yang geng tadi pergi rehat dah. Di mana mereka berehat? Jawapannya di Telaga Kautsar. Telaga Kautsar adalah satu part selepas semua orang, bukan semua orang, siapa saja yang sudah habis ditimbang, dia akan berjalan menuju ke kawasan Telaga para Rasul. Setiap Rasul ada telaga. Telaga yang paling besar ialah